Okay, untuk video aku yang seterusnya adalah aku nak jawab persoalan korang dekat video Foodpanda aku pula. Okay, kita straight to the point. Aku jawab persoalan yang pertama adalah berkaitan dengan, hai, salam bro, boleh tanya tak macam mana nak start sebagai walker cycle kat Foodpanda? Okay, kalau kau nak kerja macam ni, kau boleh je pergi dekat HQ cakap kata nak kerja walker ataupun cycle dekat Foodpanda. Dekat Foodpanda HQ lah, nanti dia akan daftarkan kau under tu lah. So jarak yang kau kena pergi hantar tu tak adalah jauh-jauh, dekat-dekat je lah kan. Logik lah kau nak jalan kaki, mungkin dalam mall je. Kau ambil dalam mall tingkat 1, kau hantar mall tingkat 2, tingkat 3, macam tu je. Tapi untuk walker dengan cycle ni tak banyak tempat ada. So dekat KL tu banyak lah. Kalau tempat-tempat lain aku rasa kurang lah. Kalau nak solat kena break shift dulu ke macam mana, dia tanya kan kat sini. So bagi aku tak payah break shift dulu. Korang pergi hantar makanan rumah customer, lepas tu carilah surau-surau yang berdekatan, masjid ataupun Petronas ke Petron solat. Jangan korang break. Kalau korang break nanti dia akan kacau korang punya acceptance rate. Ataupun kalau dekat vendor tu dekat dengan masjid, kau pergi dekat vendor tu kejap, bagi sistem detect yang kau ada dekat vendor tu, lepas tu kau pergi solat kat mana-mana kau nak solat pun. Itu cadangan aku lah. Kalau kau minta break, kau akan jatuh bash. Sebagi aku tak ada halangan pun untuk solat, cuma nak dengan tak nak je. Kau on dari pukul berapa sampai berapa dapat 1 lebih? Okey, kalau untuk Foodpanda ni tak boleh nak cakap sebab dia lain tempat, lain order. Itu semua bergantung lah pada hari tu. Kalau hari tu banyak order, cepatlah dapat 100. Kalau hari tu tak banyak order, sampai malam juga lah. Senang cerita, kalau kau kerja 12 jam tu memang insyaAllah kau akan dapat RM100. Jumlah harian yang cik tunjuk tu dah tolak persentage yang Foodpanda ambil ke? Atau tu memang pendapatan bersih sehari selepas tolak yang Foodpanda ambil? Macam Lala Move dia ambil 20% dari setiap job. Okey, kalau untuk Foodpanda dia tak ada tolak 10%, 20% kat rider, tak ada. Foodpanda dia tunjuk kat rider, okey, itu RM100, itulah gaji kau. Dia tak ada tolak persen. Sebab apa? Sebab Foodpanda dia dah dapat keuntungan daripada benda lain. Dia dapat keuntungan daripada vendor. Sebagai contoh, vendor tu punya order berharga RM100. Foodpanda ambil 30% dekat vendor tu. So 30% bersamaan dengan RM30 lah Foodpanda ambil kan. Okay, dalam RM30 keuntungan dia tu, dia tolak gaji rider RM7 batch 1 kan. So keuntungan dia RM23. Dia tak ada ambil persen. Macam Lala Move ataupun Bungkusit dan sebagainya, dia ambil 20% ataupun 15%. Sebab apa? Sebab keuntungan dia atas kerja rider tu. Maksudnya rider tu bekerja, dapat gaji, dia akan tolak gaji rider tu 15%. Sebab apa? Sebab guna apps dia. Lebih kurang macam tu lah. Senang cerita, kesimpulan aku boleh buat, Foodpanda dia tak macam Lala Move ataupun Bungkusit. Apa yang aku tunjuk, itulah gaji aku. Dia tak ada tolak-tolak. Ada pernah dapat order pork tak? Sepanjang aku kerja Foodpanda ni memang aku tak dapat lagi lah order pork. Sebab kat tempat aku ni tak ada pork. Kalau dekat Putrajaya, aku selalu pergi pun tak dapat juga. Sebab Putrajaya hanya ada 3 kedai pork, tak silap aku. Itu pun dalam IOI. So kalau aku main Putrajaya kan besar, aku akan elakkan aku dapat order dekat IOI. Aku akan kerja jauh daripada IOI. Kadang-kadang dapat juga, cuma Alhamdulillah tak kena pork. So kalau kena pork tu pandai-pandai lah. Kau nak decline ke, kau nak stay bawa ke, itu atas pendapat masing-masing lah. Jangan pula kita kata kat orang yang bawa pork, kau bawa pork syubhah gaji kau. Jangan. Itu biarlah tu urusan dia. Dia pun bukan tak tahu. Betul tak? So kita buat kerja kita. Kalau kita rasa kita nak bawa, kita bawa. Kita rasa tak nak, tak payah bawa. Hang orang mana weh? Aku orang Kedah. Aku jawab kat soalannya, aku orang Kedah. Aku orang Kedah weh. Siapa orang Kedah support lah. Hello bang, salam dari Sarawak. Nak tanya ni, so maksudnya pembayaran untuk delivery ni ada 2 cara lah ya? Yes, ada 2 cara, iaitu COD dengan online payment. Tapi aku cadangkan lah, kalau rider memang dia tak nak lah kan customer bayar COD sebab dia kena pegang duit banyak. Tapi aku cadangkan kalau untuk customer, kalau nak duit korang selamat, untuk nak mudahkan urusan, korang guna COD. Senang sikit. Kalau tiba-tiba vendor tu makanan tak ada, dia nak cancel order ke, duit korang still dekat tangan. Kalau korang dah bayar, dia nak refund balik ambil masa 7 hari, 5 hari. Ambil masa sikit lah. So kalau duit ngam-ngam je dalam akaun, pakai tak makan lah korang gitu. Macam mana nak tukar halal ke non halal bosku? Pergi HQ, terminate ID, tukar nak pergi non halal ke, daripada halal nak ke non ke, daripada non nak ke halal ke, ikut suka. Tapi kena terminate dulu ID. Tak silap aku dalam masa 2 minggu lah kena tunggu.
part time ke full time bos? Bergantung. Macam sekarang aku part time lah sebab aku tengah SEM. Tapi kalau aku dah habis SEM, aku full time lah. Pagi sampai malam kerja. Kenapa tak boleh hantar kat customer luar kawasan? Okey, ini soalan yang aku seronok nak jawab. Untuk rider Foodpanda, kita tak boleh pergi luar kawasan tanpa sebab. So kalau kau pergi hantar kat customer luar kawasan, sistem dia akan detect dekat engkau yang engkau berada di luar kawasan. Dia akan bagi amaran kat engkau suruh balik ke dalam kawasan engkau. Jadi kalau engkau nak pergi hantar ke rumah customer, dia duk bagi amaran. Lepas tu engkau stay tak balik ke kawasan kau, dia akan break kan kau. Bila dia break kan, kau punya actual hours planning tu dia akan jatuh. AH lah, kita orang panggil AH, actual hours. Dia akan jatuh, automatic korang akan jatuh batch 3. So customer pula, kalau kau tak boleh order Foodpanda kat tempat tu, janganlah order kan. Janganlah tipu pin location lepas tu suruh hantar luar kawasan. Jangan, kesian kat rider. Kacau gaji kot. Daripada batch 1 RM7 gaji satu order, kena turun ke batch 3 harga RM5 gaji. RM2 kot jatuh dia punya gaji. Kalau minggu tu dia dapat 150 order, dia short RM300. Besar tau efek dia. Sebab tu rider berkeras tak nak hantar. Aku pernah ada tau customer macam tu. Bini saya nak makan bang, saya tak ada kat sini. Kesian tu memang kesian. Rasa nak pergi hantar tu, tapi tak boleh nak pergi hantar. Sebab nanti efek dia dekat kita. So aku boleh minta maaf je dekat customer tu. Saya minta maaf bang, saya tak boleh pergi hantar. Sebab efek dia besar dekat saya. Aku cakap yang tu kat customer. So korang jangan buat macam tu. Perempuan tanya pakai kamera apa ya? Aku pakai kamera handphone je. Nampaklah kualiti dia pun bukan cantik sangat pun, biasa-biasa je. Bang nak tanya, kalau kerja Foodpanda lebih 10 jam, bateri phone tak habis ke? Sebab nak terima order pakai phone atau abang guna power bank? Okay, kalau tempat yang kau dah tahu kawasan, kau tak payah tengok map. Bagi aku, kalau bateri yang 4000 mAh tu cukup je untuk 10 jam. Tapi kalau tempat yang kau tak tahu kawasan, kau sentiasa buka map untuk nak tengok rumah customer kan. So bateri makan banyak lah. Better sediakanlah power bank. Kau kerja rider gaji tebal, beli je lah power bank. Dah lama nak join Foodpanda, tapi tempat aku main kroni kat lah. Asyik penuh je. Last banyak pula yang join lepas tu. Okay, kalau kat tempat kau ni kroni banyak, dia kata dah penuh. Kau tak payah lah minta rider captain situ yang settlekan kau punya ni. Kau pergi tempat lain, kau cari rider captain tempat lain. Rider captain ni dia yang uruskan lah untuk kau nak jadi rider. Kau bagi tahu dia kau nak jadi rider, nanti dia akan tolong kau. Bila kau dah jadi rider Foodpanda, kau mainlah kat tempat yang kau nak tu. Mudah je. Salam nak tanya, lesen L boleh buat Foodpanda ke? Tak boleh. Kalau dulu tak ada lesen pun boleh buat. Tapi sekarang ni kena ada lesen. Lesen P. Minum duduk bang. Sorry bang. Macam mana nak apply Panda ya bang? Macam setengah orang dia apply dekat dalam apps lah. Dekat dalam Google, tak silap aku. Tapi macam aku sendiri, aku apply dekat rider captain. Kau pergi je kawasan mana-mana yang ada Foodpanda, kau tanya rider dia, siapa rider captain sini Lepas tu kau minta number phone, kau WhatsApp rider captain tu. Jangan call, rider captain biasa dia tak nak angkat call. Dan WhatsApp kadang-kadang balas, kadang-kadang tak balas. So kalau kau WhatsApp rider captain kawasan tu tak balas, kau pergi kawasan lain, kau minta nombor rider captain kawasan lain. InsyaAllah dia balas. Ataupun kau tanya rider, bang saya nak jadi rider, nak tanya siapa lah untuk uruskan. Itu pun boleh. So nanti dia akan tunjuk kau punya macam mana cara. Last kali kau pergi HQ, bagi aku kalau kau dah dapat rider captain tu dalam masa seminggu, kau dah boleh kerja dah. Bang bila nak buat comparison semua runner punya gaji? Aku dah buat dah. Dekat video aku, nanti aku letak juga tag kat atas kan. Okay, aku rasa dah tak ada soalan yang aku nak jawab. Dan aku harap apa soalan yang aku jawab ke korang ni, walaupun tak jelas sangat kan, tapi korang dapat faham lah apa yang aku cuba sampaikan. Dan kalau korang rasa video aku ni menarik, korang rasa segala konten-konten yang ada dalam channel aku ni memberi information kepada korang, sama ada yang korang perlukan ataupun tak, korang share je. Sebab apa? Mungkin info yang aku bagi ni tak perlu dekat korang, tapi perlu dekat orang lain. Dan aku sangat-sangat berharap support daripada korang semua. Dan aku rasa itu saja video aku untuk kali ni. Peace you, bye bye.